Tak lama kemudian, J terjaga. Dia terdengar bunyi ngauman harimau dan bunyi cakaran dekat dinding rumah. Bunyi angin yang kuat hingga terasa angin masuk melalui ruang antara siling dan bumbung. J hanya berdiam sambil baca doa yang dia baca untuk pagar diri tadi. Tiba-tiba, tingkap terbuka dan muncul seekor harimau dekat situ. Assalamualaikum guys. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, disebabkan ramai yang request cerita seram Jawa ni, saya dah minta izin dengan Chef J untuk kongsikan kisah ni. Cerita ni panjang tau guys. Ni part 1. Mungkin ada 2-3 part lagi. Tapi sebelum tu, yang mana belum subscribe, please subscribe sekarang juga. Dan yang mana dah subscribe tu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Selepas putus hubungan dengan Iu, J cuba cari haluan baru. Kalau you guys nak tahu siapa Iu, boleh tengok cerita Misteri Fring Kepung. Nanti tahulah siapa tu Iu. Okey, Alhamdulillah, J dapat kerja di sebuah hotel 5 bintang dekat KL. Kena lapor diri pada 7 hari bulan 2 1994. Bermakna J ada 40 hari lagi nak mula bekerja. Dia ambil keputusan nak bercuti ke Pulau Jawa. Masa tu AirAsia tak ada lagi. Beli tiket pergi balik mas RM850 masa tu. Berlepas dari Subang Airport pukul 9 pagi dan sampai dekat Suharto Hatta International Airport pukul 10.45 pagi. Lebih kurang macam tu lah. J terus ke hotel bajet dekat Kuningan. Dia pilih hotel tu sebab dekat dengan kedutaan Malaysia. Kawan dia yang bernama Majid cadangkan sebab masa tu dia kerja dekat kedutaan Malaysia. J kenal dia masa sama-sama main bola sepak di Liga Selangor dan KL. Dia main untuk UMNO Selangor, J pula main untuk Frim. Malam tu Majid datang dan bawa J makan dekat restoran nasi uduk Ibu Yoyo. Nasi uduk ni dimasak dengan daun salam, serai dan sikit sebut kunyit. Sedap. Tak tahu sedap ke tak kan? Siapa yang pernah makan tu bagi tahu rasa dia. Okey, disebabkan percutian J ni tak dirancang, jadi Majid tak dapat teman di jalan-jalan. Sebab esok Majid kena lapor diri dekat Wisma Putra KL. Majid berkata, "Jangan risau J, dekat sini sekarang cuti semester. Ramai pelajar jadi social escort dan pemandu pelancong. Nanti kau balik hotel, kau tanya dia orang." Sampai dekat hotel, J tanya tentang khidmat social escort dan pemandu pelancong dekat staf hotel tu. Staf hotel tu bertanya, "Encik nak lelaki atau perempuan? Encik nak orang apa? Sunda ada, Jawa ada, Minang ada, Bugis ada, Cina pun ada." "Saya nak perempuan Jawa." "Senang berurusan kalau sama-sama orang Jawa ni." Dia pun bagi J maklumat tentang perempuan tu. Staf tu bersuara, "Besok pukul 9 pagi, encik tunggu dekat lobi. Dia akan datang tepat pada waktunya." Selesai berurusan, J terus masuk bilik. Bilik J tu kecil sangat, muat-muat satu katil je. Kenalah dengan harga duit Malaysia RM50 sehari. J tak tahu dia tidur pukul berapa, tapi dia terjaga bila terdengar suara orang bergaduh dekat bilik sebelah. Kedengaran suara lelaki dengan kuat, "Perempuan murahan, kamu jangan berlagak alim. Kamu ingat aku tak tahu kamu curang?" Serentak dengan tu, J terdengar suara mengerang kesakitan. Nak campur ke tak? Kalau biarkan, takut perempuan tu mati pula. Masuk campur nanti orang marah. Tuduh dia busybody pula. J jadi serba salah. Lantaklah, kata J. J cuba sambung tidur balik, tapi tak boleh. Suara mereka bergaduh semakin kuat. J terus telefon kaunter depan. Staf hotel tu berkata, Encik tidur je. Tak payah pening-pening fikir pasal orang bergaduh. Besok pagi kita sambung cerita ya." J rasa pelik. Kita buat aduan, dia selamba suruh kita sambung tidur balik, kata J dalam hati. J pun sambung tidur sambil dengar mereka bergaduh. Sedar-sedar dah pukul 6 pagi.
Kalau sana pukul 6 pagi, dekat Malaysia pukul 7 pagi guys. Sarapan pagi tu Jay makan roti kelapa yang dia bawa dari KL. Sebab pagi tu dia bercadang nak makan dengan social escort yang dia pesan malam tadi. Tepat pukul 9 pagi, Jay dah ada dekat bawah. Kelihatan dekat hujung sofa ada seorang gadis duduk macam tunggu seseorang. Jay datang dekat dia. Dia berpaling ke arah Jay sambil tersenyum dan berkata, "Hai, saya Umi Dumilah. Panggil Umi je. Saya ingat Niki Astria tadi. Sebiji macam dia." "Ah, abang ni biasa je." Masa tu Niki Astria tengah top dengan lagu Mengapa. Memang sebiji Niki bila dia pakai kemeja kotak-kotak dengan jeans. Kemudian mereka pun terus naik ojek yang dah tunggu dekat depan hotel. Umi bagi Jay senarai nama tempat-tempat menarik dekat sekitar Jakarta. Masa makan, Jay cakap dia tak minat nak makan angin dekat sekitar kota Jakarta tu. Dia teringin nak tengok desa, sawah padi dan tempat-tempat bersejarah. Umi bersuara, "Kalau macam tu, kita pergi kampung saya je. Kampung saya dekat Malang." Jay setuju dan suruh pemandu ojek patah balik ke hotel. Sampai dekat hotel, Umi telefon abang dia dekat Malang untuk bagi tahu mereka akan ke sana. Kemudian Umi suruh pekerja hotel tempah tiket bas dari Jakarta ke Malang. Jay terus ke bilik dan berkemas. Sebelum bertolak ke terminal bas, pekerja hotel panggil Jay dan berkata, "Maaf encik, betul ke encik dengar orang bergaduh malam tadi? Tapi bilik tu tak ada orang." "Nasib baik dia tak bagi tahu malam tadi," kata Jay dalam hati. Mereka sampai di terminal Pulau Gadung 15 minit sebelum bas bertolak. Umi bersuara, "Boleh tahan tak bang? 15 jam dari sini ke Malang." 15 jam? Bas akan berhenti di 5 terminal di bandar sepanjang perjalanan. Menurut Umi, dia last semester belajar di Universiti Mercu Buana dekat Jakarta dan akan jadi pemandu pelancong masa cuti semester je. Jay lebih banyak mendengar dari bercakap. Tak lama kemudian, Jay terlelap. Dia tersedar bila dengar suara orang menyanyi sambil main gitar. Rupa-rupanya ada pemuzik naik masa bas berhenti. Penumpang boleh menyumbang kalau nak. Kalau tak nak pun tak apa. Jay hulurkan duit RM10 Malaysia. Bila dia tahu Jay dari Malaysia, dia terus nyanyikan lagu Suci Dalam Debu dan lagu Tak Mungkin Berpaling. Perjalanan selama 15 jam memang memenatkan. Bertolak pukul 12.30 hari dari terminal Pulau Gadung, Jakarta. Tiba di terminal Arjosari, Malang pukul 5 pagi. Mereka dijemput oleh abang Umi yang bernama Sujito. Lebih kurang 15 minit perjalanan, mereka sampai dekat rumah. Lepas solat subuh, Jay mandi dan bersarapan dengan mereka semua. Lepas sarapan tu, Jay minta izin nak tidur kejap sebab keletihan. Jay dibawa ke sebuah rumah kecil dekat halaman rumah mereka. Ada satu bilik tidur, tapi ruang tamunya agak besar. Tak ada sebarang perabot dekat ruang tamu tu. Hanya ada beberapa helai sejadah aja. Sujito berkata, "Abang rehat dekat sini dulu ya. Ini tempat kami mesyuarah dan berehat selepas belajar pencak." Rupa-rupanya Sujito ni guru silat. Disebabkan terlalu letih, letak kepala je, Jay terus tidur. Jay terjaga bila terdengar azan zuhur berkumandang dari masjid berdekatan. Jay berdiri dekat tingkap sambil pandang dekat kebun apple dekat seberang sungai. Walaupun dah pukul 12.30 hari, tapi anginnya sejuk macam tiupan angin pukul 9 pagi dekat Kuala Lumpur. Dekat Malang pukul 12 suku dah masuk Zuhur. Kemudian Umi datang dan berkata, "Abang, lepas solat terus ke rumah ya. Ibu ajak makan." Semasa makan, Jay perkenalkan diri dan bagi tahu tujuan dia ke Indonesia tu. Bila Jay bagi tahu yang visa dia sebulan dan tak ada nak ke mana-mana, mereka suruh Jay tinggal dekat situ je. Jay bersetuju dengan syarat dia akan bayar duit makan dan tempat tinggal tu. Mereka pun bersetuju. Selesai makan, Jay, Umi dan bapak dia pergi kebun apple milik mereka. Buah apple dekat Malang ni manis-manis. Cuma saiz dia kecil sikit dari saiz apple Royal Gala dekat pasaran tu. Luas juga kebunnya. Dekat 1 hektar ada 6 orang pekerja pemetik apple. Semua perempuan, tutup muka macam ninja, nampak mata je. Lepas dekat 2 jam dekat kebun apple, mereka pun pulang. Sampai di rumahnya, Jay tengok ramai anak-anak muda berkumpul. Bapa Umi berkata, selepas solat asar berjemaah, mereka semua akan belajar pencak. Kamu kalau nak ikut main pun boleh. Lain kali je pak. Masa mereka semua tengah tengok anak-anak muda belajar silat, Jay menghampiri bapa Umi yang duduk kesorangan. Bila dia nampak Jay datang, dia terus hulurkan rokok daun. Pak Warno berkata, "Kamu isap rokok?"
J cakap kadang-kadang J risap. Bila J bagi tahu yang dia orang Jawa Malaysia, Pak Warno tersenyum dan terus bagi tahu isteri dia. Mereka pun terus berbual dalam bahasa Jawa dengan J. Itulah suku Jawa. Bila berjumpa dengan suku Jawa, keramahan dan keprihatinan jadi berlebihan. Sejak itu mereka anggap J ni macam keluarga mereka sendiri. Setiap hari J pergi kebun, tolong petik apple dan angkut ke dalam kereta sorong yang dibuat khas. Lepas asar pula J tolong Sujito siapkan gelanggang silat. J sapu sampah dan sediakan peralatan latihan. Cuma dia je yang tak bersilat. Puas di pelawa, tapi J tolak dengan alasan sakit lutut. Memang lutut J pernah koyak masa main bola dengan Liga Selangor dulu. Sejak tu J elakkan sebarang aktiviti lasak. Kemudian Sujito bagi tahu minggu depan ada pertandingan silat dekat Dewan Badminton. Dia ajak J ikut sekali. J bersetuju. Untuk persiapan pertandingan tu, mereka berlatih setiap hari. Pertandingan silat terbagi kepada beberapa kategori: tempur tanpa senjata, tempur dengan senjata dan jurus jarak jauh. Tempur dengan senjata hanya gunakan senjata replika. Tempur jurus jarak jauh pula tak boleh cederakan lawan, hanya setakat tumbangkan badan musuh tanpa kecederaan dalaman. Beberapa pesilat terbaik pun dipilih untuk mewakili perguruan mereka. J sebagai pembantu je, tapi dia kena pakai pakaian pesilat untuk masuk sebagai pembantu mereka. Disebabkan J ni boleh bercakap Jawa, tak ada seorang pun pihak urus setia tahu yang J ni orang Malaysia. Dalam perlawanan kalah mati tu, kategori tempur tanpa senjata dan tempur dengan senjata, perguruan Pak Sujito hanya mampu ke separuh akhir je. Pak Sujito layak ke perlawanan akhir untuk jurus jarak jauh. Dalam perlawanan akhir tu, kedua-duanya sama hebat. Hinggalah satu ketika Pak Sujito terleka lalu terkena jurus tepat ke hulu hatinya. Dia jatuh tersungkur dan J tengok ada darah dari mulutnya. Pihak perguruan Pak Sujito memprotes dengan mendakwa pihak lawan sengaja gunakan jurus yang dilarang. Tapi pihak juri mengatakan darah yang keluar adalah dari darah bibirnya yang terkena lantai. J dah mula bengang. Kemudian pemenang tu berkata dengan angkuhnya, "Mana lagi maha guru yang hebat-hebat dekat daerah ni? Mari lawan dengan saya." Tapi tak ada siapa yang sahut cabarannya. J berkata, "Biar saya yang tentang kamu." Pantang J kalau ada orang main kotor dalam pertandingan. J pun mara ke depan. Dia tak buka jurus langsung, hanya berdiri tegak tunggu serangan. Bila pesilat tu mula angkat tangan, J pun mengepalkan tangan sambil membaca sesuatu. Kemudian J tunggu reaksi dia. Bila pesilat tu mula tolak tangan ke depan, J buka tangan yang dia kepal tadi. Terus dia terpelanting ke belakang dan cuba bangun. J terus baca sesuatu. Kemudian J biarkan dia dan terus bawa Sujito yang cedera. Pihak urus setia panggil mereka. Sampai dekat rumah, Sujito diletakkan dekat rumah kecil. Pak Warno yang berada di kebun masa tu dipanggil. Terus dia bergegas pulang. Sebaik saja Pak Warno tengok keadaan Sujito, dia suruh salah seorang muridnya ambil daun nangka. Baju Sujito dibuka dan suruh dia tundukkan kepalanya. Daun nangka dikibas-kibas di belakang badan sambil dibacakan Al-Fatihah, Bismillah 5 dan Bismillah 6. Tak lama kemudian Sujito muntah dan nampak bermaya sikit lepas tu. Masa makan malam, Sujito tanya J, dekat mana J belajar dan siapa guru dia? J cakap guru dia orang Jawa Malaysia dan dia pernah belajar di pondok pesantren dekat Jawa Tengah selama 14 tahun. Ilmu bela diri yang dipelajari adalah dari ilmu Sunan Kalijaga atau nama sebenarnya Raden Mas Said. Dia mengangguk tanda faham. Malam tu J dan Sujito tidur dekat rumah kecil tu. Masa tengah tidur tu, J tersedar bila terdengar dengusan macam bunyi harimau. Perlahan-lahan J buka mata dan pandang ke arah Sujito. Tingkap sebelah tempat Sujito tidur tu terbuka. J ternampak seekor harimau putih berlompat ke dalam rumah dan mengelilingi Sujito sebanyak 3 kali. Kemudian harimau tu jilat bahagian dada Sujito berulang kali. J hanya perhati je tanpa sebarang doa. J tahu kalau dia baca doa tertentu, harimau tu mesti perasan. J hanya diam memerhati gelegak harimau tu. Tiba-tiba harimau tu berpaling dan berjalan perlahan ke arah J. J terus baca sesuatu. Tak semena-mena harimau tu berhenti, mengaum perlahan lalu terus berjalan ke arah tingkap dan melompat keluar. J tengok jam baru pukul 4 pagi. Lagi 1 jam nak masuk waktu solat subuh. Dia cuba lelapkan mata semula, tapi bayangan harimau tadi mengganggu dia.
mengganggu dia. Jay pejamkan mata balik, tapi dia tak boleh tidur. Dia tidur-tidur ayam je. Sampailah dia terdengar alunan bacaan Al-Quran dari masjid yang berdekatan. Jay terus ambil ketuala dan masuk ke bilik air. Keluar dari bilik air, Jay tengok Sujito dah bangun. Sujito bersuara. Awal bangun Jay dah biasa bangun pagi macam ni. Kemudian Sujito hulurkan rokok kretek. Jay cakap dia merokok lepas makan je. Lepas merokok, Sujito minta diri untuk mandi. Jay tengok Sujito jalan macam biasa je, macam tak ada apa-apa yang jadi semalam. Dia kelihatan segar. Jay terus jumpa Pak Warno dan bagi tahu dia nak solat subuh dekat masjid. Jay ke masjid berdua dengan Pak Warno pagi tu. Lepas solat, Jay bersalaman dengan para jemaah sebelum balik. Kemudian Jay ditahan seorang lelaki dekat pintu masjid. Lelaki tu bersuara, "Bang, maaf ya, saya nak cakap dengan abang kejap boleh tak?" Jay hanya mengangguk. Dia beritahu pesilat yang kalah kemarin cari dia. Mereka semua tak puas hati dan nak balas dendam. Jay cakap kalau nak cari dia, datang ke perguruan Macan Putih. Dia ada dekat sana sampai minggu depan. Lelaki tu hanya mengangguk dan terus beredar. Sampai dekat rumah, Jay ceritakan pada Sujito dan Pak Warno hajat pesilat tu. Selepas sarapan pagi tu, Jay dengan Umi ke kebun apple. Pak Warno tak ikut sebab dia ada mesyuarat parti NU. Jay dan Umi pantau para pekerja dekat kebun apple. Lumayan juga hasil jualan apple tu. Peraih beli 6,000 sekilo, berkurang RM2. Jual dekat pasar sebiji-sebiji. Dia tanyalah kenapa tak jual sendiri je dekat pasar, lagi banyak untung. Umi berkata memang jual sendiri lagi banyak untung, tapi bapak kesian pada orang yang tak ada kerja. Jadi bila mereka beli dari kami dan jual semula, mereka dapat duit. Itu yang bapak nak, kongsi rezeki. Tengah hari tu mereka tak pulang untuk makan tengah hari. Mereka makan ramai-ramai dengan para pekerja. Masa makan tu lah baru Jay dapat tengok wajah pekerja-pekerja tu. Yelah, selalu pakai penutup muka, cantik-cantik dan putih. Walaupun kerja pemetik buah apple je, semuanya sopan dan berbudi bahasa. Bila mereka tahu Jay orang Jawa, lagilah mereka suka. Masing-masing pelawat Jay datang rumah mereka. Selepas makan tu, mereka pun sambung kerja semula. Jay dengan Umi balik sebelum waktu asar. Jay bawa motor roda 3. Umi duduk dekat bahagian tempat letak barang tu sebab motor tu tak ada seat belakang. Sampai je dekat jambatan, mereka dihalang oleh beberapa pemuda. Mereka tak dibenarkan melintas ke seberang. Ini pesilat yang kalah kemarin, kata Jay dalam hati. Dia ajak Jay bertarung lagi. Pesilat tu berkata, "Jangan risau, kita main one by one. Kawan saya yang lain cuma nak tengok kamu kalah hari ni." Jay suruh Umi bertenang dan duduk diam dekat motor. Kemudian Jay pun buka langkah bintang 5. Ilmu bela diri Bugis dari Sulawesi. Melihat gerak jurus yang dimainkan, Jay rasa pesilat tu dari perguruan Banten. Pesilat tu bersuara lagi, "Saya mati baru kamu boleh balik. Tak rela maruah saya diinjak-injak." Macam biasa, Jay akan tunggu musuh serang dulu. Sebelum tu, dia pagar badan dia dengan membaca sesuatu. Kalau dia niat membunuh, memang nahas lah dia. Masa pesilat tu lepaskan jurus, Jay niatkan cermin di seluruh badan dia. Tiba-tiba, pesilat tu terpelanting ke belakang dan mengadu kesakitan. Ilmu makan diri, balik ke diri sendiri, jurus yang dilepaskan. Melihat guru mereka tumbang, ketiga-tiga rakan mereka terus keluarkan parang dan cuba serang Jay. Tiba-tiba Jay terdengar ngauman harimau dan serentak dengan tu, ketiga-tiga mereka berpatah balik dan melarikan diri. Mereka menjerit-jerit sambil sebut, "Macan! Macan! Macan!" Bagi yang tak tahu apa itu macan, macan tu harimau tau. Okey, sambung balik. Jay perasan ada kelibat harimau putih sebesar seladang menyelinap hilang dekat sebalik pokok. Jay tengok Umi dah menggigil-gigil ketakutan. Jay tenangkan dia. Lepas tu Jay pergi dekat pesilat yang cedera untuk tengok keadaan dia. Dia masih pegang perut mengadu kesakitan. Jay tanya Jay, "Boleh bangun tak?" Dia hanya mengangguk. Kemudian Jay minta diri untuk balik. Sampai dekat rumah, Umi ceritakan semua yang terjadi pada keluarga dia. Sujito hanya tersenyum bila Umi bagi tahu yang mereka dibantu oleh seekor harimau. Petang tu tak ada kelatihan pencak silat.
Seminggu sekali cuti latihan. Masa yang terluang petang tu J gunakan untuk korek rahsia Sujito. Sujito mengaku dia mengamalkan ajian macan putih, satu ilmu Jawa kuno yang dah jarang diamalkan. Sujito berkata, tapi saya kalah dengan kamu. Masya Allah, pujian itu umpama mematahkan batang leher kita bang. Sedang rancak berbual, terdengar ketukan pintu diiringi ucapan salam. Sujito berkata, oh Mas Agus, masuk-masuk. Selepas bersalaman dan perkenalkan diri, dia minta diri untuk ke rumah induk. Rumah induk ni rumah utama lah, rumah besar tu. J tinggal ni dekat rumah kecil, dekat halaman rumah tu. Pergi sama balik. Kemudian J bertanya pada Sujito, siapa tu bang? Tu teman lelaki Umi. Dia kerja dekat Surabaya, tapi dah lama dia tak datang. Ni baru datang setelah hampir setahun tak ada khabar berita. Dekat nak masuk maghrib, barulah mereka berdua berhenti berbual. Selepas solat maghrib, mereka semua makan beramai-ramai, termasuklah si Agus ni, teman lelaki Umi. Semasa makan tu, Umi ceritakan hal J pada Agus, dari kisah kenal dekat Jakarta sampailah kisah dekat Malang. J perhatikan Agus tak berapa suka dengan kehadiran dia dekat rumah Umi tu. Sesekali Agus jeling ke arah J masa makan. J buat tak tahu je lah kan. Menurut Agus, dia baru dinaikkan pangkat dan akan ditukarkan ke cawangan Jakarta Pusat. Selepas solat isyak, Agus minta diri untuk pulang. Masa bersalaman dengan J, Agus berkata, the best man win, I never lost. Pagi tu, J teringat kata-kata Umi malam tadi lepas Agus balik. Agus cemburu dengan dia. Memang patutlah dia cemburu. Setiap hari mereka berdua pergi kebun sama-sama, makan sama-sama, keluar berdua. Tapi J tak berniat pun nak pick up Umi. Sebab dia masih berharap dapat jumpa Iu balik. Bukan senang nak lupakan orang yang kita sayang, walaupun dekat depan mata ada yang boleh menggantikannya. Betul tak guys? Okay, sambung. J tersedar bila Umi ajak dia pergi kebun apple. J tengok Pak Warno dah tunggu dekat motor dia. J pula bawa motor roda 3. Umi naik dengan bapak dia. Sampai dekat kebun, pekerja-pekerja tengah bersarapan. Mereka berdua dipelawa sarapan bersama. Mulanya J menolak, tapi bila mereka bersungguh-sungguh ajak, J pun beralah. J tengok menu favourite dia kalau balik kampung ada dekat situ. Tempe goreng dengan ubi rebus cicah sambal bilis. Kemudian salah seorang pekerja yang bernama Ayu berkata, Mas J, cuba rasa ni. Ini bergedil singkong kan? Ya, bergedil singkong. Dibuat macam buat bergedil kentang juga, cuma ganti singkong. Lepas sarapan, J terus ke tempat pengumpulan buah apple. Karung yang berisi buah apple J muatkan ke dalam motor roda 3 tu. Lepas tu J kumpulkan dekat wakaf tempat peraih apple. Itulah kerja rutin J dekat kebun tu hari-hari. Kulit dia yang sememangnya dah gelap bertambah gelap. Tiba-tiba dia teringat kata-kata Iu masa dekat frame dulu. I like your skin color dan color doesn't matter. Sejak tu lah J tak peduli tentang warna kulit dia. Macam biasalah hari tu mereka balik sebelum masuk waktu asar. Sampai dekat rumah, anak-anak murid Sujito dah bersedia untuk solat asar sebelum berlatih pencak silat. J ikut solat berjemaah sekali. Selepas tu J mandi dan terus ke rumah induk untuk minum petang. Umi bertanya, Bang, abang kerja koki kan? Ya, kenapa? Nanti bila-bila abang masak ya. Umi teringin. Alamak, dah teringin pula. Yalah, masa tu dia tengah tengok rancangan masakan dekat TV. J jawab boleh je. Malam tu lepas solat isyak, Sujito minta J ajarkan dia beberapa doa. J terasa berat nak ajar dia disebabkan ada beberapa perkara. J berkata, saya boleh ajar doa yang saya amalkan, tapi syaratnya mungkin abang tak mampu tunaikan. Apa syaratnya? Hati gini tak ada masalah. Puasa 40 hari tanpa makan makanan berdarah tak ada masalah. Cakap je. Saya dah biasa dengan syarat macam tu. Bukan tu, abang sanggup buang ajian macan putih dan berpisah dengan macan kesayangan abang? Sebab amalan saya bukan macam tu, tak pakai jin atau kadam. Kalau abang sanggup buang, saya boleh ajar. Nanti saya fikirkan. Sebenarnya tu alasan J je. J tahu Sujito takkan sanggup lepaskan amalan ilmu yang dah sebati dengan jiwa raga dia.
Malam tu, sebelum tidur, J baca ayat 65 surah Yasin berulang kali sampai terlelap. J terjaga bila azan subuh berkumandang. Lepas solat, J bersandar dekat tiang rumah sambil fikirkan maksud mimpi dia malam tadi. 2 mimpi dalam satu malam. Pertama, J mimpi dihidangkan makanan. Tiba-tiba makanan tu berulat. Kedua, J mimpi dibaling berpuluh-puluh kayu yang terbang ke arah dia. Mimpi pertama, J tak makan pun makanan tu. Mimpi kedua, dia dapat elak, tapi kayu tu kena seseorang dekat sebelah dia, tapi tak tahu siapa. J rahsiakan mimpi tu. Macam biasa, pagi tu lepas sarapan, J ke kebun apple. Hari tu Pak Warno naik motor roda 3 sebab dia nak beli kelapa dekat rumah jiran. J naik berdua dengan Umi. Lepas turunkan Umi, J terus ke wakaf pengumpulan buah apple. Wah, kena 2 trip ni, kata J bila dia tengok ada lebih 10 karung apple. Lepas hantar 1 trip ke depan, J berbatah balik. Sampai dekat wakaf tempat pekerja berehat, Ayu tahan dia dan berkata, "Bang, nah ni saya bawakan kuih untuk abang. Tadi abang tak sarapan sekali." J ambil dan bergerak semula. Masa rehat tengah hari tu, J buka bungkusan kuih yang Ayu bagi. J seorang masa tu sebab yang lain belum sampai. Tiba-tiba J tercium bau hapak pada makanan tu. Dia terus buang kuih tu, tapi bungkusannya J letak balik dekat situ. J nak tengok apa reaksi Ayu. Mesti dia ingat J dah makan. Tak lama kemudian, mereka semua sampai. Jadi riuh lah bila semua perempuan berkumpul. Masing-masing makan bekal yang dibawa dari rumah. Kemudian Ayu bertanya sambil jeling ke arah Umi, "Sedap tak kuih tadi bang?" "Sedap sangat. Mana lebih sedap macam yang Umi bawa kemarin?" "Oh, dua-dua sedap." Wajah Umi terus berubah. J buat tak tahu je sambil isap rokok Pak Warno yang tertinggal dekat dalam baku motor. Lepas tu Umi ajak J balik. Dari raut wajahnya, J tahu dia cemburu dan J tahu juga Ayu sengaja nak buat dia marah. Sampai dekat rumah, Umi terus masuk bilik tanpa sepatah kata. Tiba-tiba Mak Umi bertanya, "Kenapa J? Kamu gaduh dengan Umi ke?" "Taklah ibu." Mak Umi bagi tahu yang Umi dah mula sukakan J. Lagipun hubungan dia dengan Agus dah jadi hamba. J cakap dia anggap Umi sebagai kawan je, tak lebih dari itu. Ibunya mengangguk faham. Petang tu lepas latihan pencak silat, Sujito jumpa J. Dia tanya boleh tak dia amalkan amalan J tanpa buang ajian macan putih. J tak berani nak jawab. Cuma J pesan kalau macan tu marah, jangan salahkan dia. Sujito sanggup ambil risiko. Kemudian J suruh Sujito sediakan air mineral, limau purut dan garam bukit. Air yang dah diruqyah tu 1/3 diminum dan selebihnya buat mandi. Setelah semuanya siap disediakan, J pun suruh dia buat apa yang diarahkan. Sebelum maghrib, Sujito buat semua yang J suruh. Lepas mandi, dia mengadu sengal satu badan dan sakit kepala. J cakap tu reaksi biasa je. Lepas solat isyak, Sujito cakap badan dia panas dan rasa nak demam. J bagi minum air kelapa yang dah dibacakan selawat syifa. Tak lama kemudian, Sujito tertidur. Selepas memastikan Sujito ni betul-betul tidur, J ambil segenggam garam dan baca sesuatu. Kemudian J hembuskan ke arah garam dan taburkan di sekeliling kawasan dia dan Sujito tidur tu. Firasat J kuat mengatakan harimau tu akan datang malam ni. Selepas pagar diri, J pun baring berhampiran Sujito dan tertidur. Tak lama kemudian, J terjaga. Dia terdengar bunyi ngauman harimau dan bunyi cakaran dekat dinding rumah. Bunyi angin yang kuat hingga terasa angin masuk melalui ruang antara siling dan bumbung. J hanya berdiam sambil baca doa yang dia baca untuk pagar diri tadi. Tiba-tiba tingkap terbuka dan muncul seekor harimau dekat situ. Harimau bertumpuk putih itulah yang J nampak masa bergaduh dengan pesilat dekat jambatan hari tu. Harimau tu datang mendekati mereka. Dia cuba cium muka Sujito tapi gagal. Dia mengaum kesakitan dan terkejut. Setiap kali nak cium Sujito macam terkena renjatan elektrik. Kemudian harimau tu datang ke arah J. Dari raut wajahnya nampak jelas
harimau tu tengah marah. J bacakan doa Nabi Sulaiman dan tiup ke arahnya. Harimau tu mengaum sambil melompat dan menerkam. Tapi dengan zikir Allah, harimau tu tak mampu menembusinya. Tiba-tiba harimau tu berubah wajah jadi seorang lelaki. Tapi sekejap je dia tunjuk wajahnya. J kenal sangat dengan wajah tu dan terkejut dengan apa yang dia nampak. Masa J tengah cuba ingat wajah lelaki tu, harimau tu mengaum dengan kuat dan terus keluar ikut tingkap. Alhamdulillah, tak ada kejadian buruk berlaku. J tak boleh tidur sampai ke pagi. Masuk je waktu subuh, J terus mandi dan solat. Selepas solat tu, J kejut Sujito. Sujito bangun dan bercerita, malam tadi dia bermimpi yang amat menakutkan. Dia bermimpi didatangi harimau, tapi dia selamat sebab ada dalam pagar. Harimau tu cuba datang dekat, tapi setiap kali dia datang, dia macam terkena api. J hanya mendengar tanpa bercakap sepatah apa pun. Lepas tu J suruh dia cepat-cepat solat sebab waktu subuh dah nak habis. Sementara tunggu dia mandi dan solat, J ke rumah induk. Dia capai penyapu dan sapu halaman rumah tu. Masa tengah sibuk sapu tu, Umi panggil dia ajak sarapan. J letak penyapu dan bersarapan dengan mereka semua. Masa Pak Warno tengah cegeduk nasi, J perasan tangan dan sikunya macam ada kesan lebam. Pak Warno ambil makanan dan pergi duduk dekat ruang tamu. Lepas tu J cakap, takkan bapak? Bisik J dalam hati. Mak Umi pun tak ramah macam biasa, macam sembunyikan sesuatu dari J. Mungkin dia penat, kata J dalam hati. Lepas makan, J ke ruang tamu nak minta rokok dekat Pak Warno. Masa letakkan rokok dekat bibir, Pak Warno nyalakan lighter. Bila dia nak cucukkan api tu, J pandang tempatkan matanya. Mata dia sama macam mata yang J nampak malam tadi. Okey, macam mana dengan cerita tadi? Sila like dan tuliskan komen dekat bawah. Kita berjumpa lagi di part kedua cerita ni. Tapi sebelum tu, yang mana belum subscribe, please subscribe sekarang guys. Subscribe. Okeylah, saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.